Line tak okey ke? Chicken? Nitrogen share dengan hydrogen. So arrow warna merah teacher kena bergerak daripada nitrogen ke hydrogen. Alright? Good. Single electron of the nitrogen akan pergi pada hydrogen dan arrow kalau siapa yang dah buat, make sure check balik arrow kamu kena double headed. Yang tu yang akan membezakan ionic dengan covalent sebenarnya. Dan single dengan single, kat sini nitrogen ada single lagi. So nitrogen punya single akan bonded lagi dengan single untuk hydrogen. That is how the covalent bond is produced. So dua ni akan share, dua ni akan share. Okay, kamu akan share dua ni. So bila kamu share dua ni, soalan pertama teacher, lone pair saya kat sini, ada perubahan tak? Alright, tak ada. Good. Bila tak ada perubahan, apa yang kita akan buat? Kita akan salin balik je lah. Bila kamu lukis produk tu, yang tak ada perubahan and tak ada perubahan duduk diam-diam, lone pair tu ada. Duduk diam-diam, lone pair tu ada. Dia pasu bunga, dia ada duduk kat situ. Okay? Next, apa yang berlaku pada produk kamu adalah kamu akan hasilkan 3 ikatan. Covalent bond akan ada ikatan. Sebab apa? Sebab dia orang share. Dia orang akan pegang tangan. Saya bagi 1 elektron, hang bagi 1 elektron. So, kita pun berpegang macam ni. Okay? So, dia akan ada ikatan pertama kat sini dengan hidrogen. Ikatan kedua dengan hidrogen. Ikatan ketiga dengan hidrogen. Alright? So, ikatan yang teacher lukis ni hasil daripada apa? Elektron yang ni share dengan elektron yang ni. So, dia akan hasil dan jadi ikatan. Sayang, warna merah yang saya tunjuk sekarang ni jangan tulis ya. Alright. So, elektron duduk kat sini. Yang ni bersama. Elektron, elektron, elektron. Dengan kata lain, satu single bond akan pegang berapa elektron? Satu single bond akan pegang berapa elektron, Zulaika? Hello. Akmal? Dua. Ayat ni kamu akan dengar nanti dalam sepanjang sejam lebih ni. Hang akan dengar lah satu single bond berapa elektron, satu single bond berapa elektron. Hang sampai bila-bila pun kamu kena ingat satu single bond adalah hasil daripada dua sharing elektron. Alright, hasil daripada dua sharing elektron. So kat sini dia jadi macam ni. That is your product. Dan kalau tadi kita nak indicate ionic bond, kita letak atas angin. Sekarang kalau saya nak indicate covalent bond, kat mana? Semua yang kita terhasil ni adalah covalent bond. That is all your covalent bond. Covalent bond. Okay? Share antara nitrogen, hydrogen, that is your covalent bond. Saya malas, so saya label, saya tarik tiga-tiga saya label sekali. Hang nak tarik setiap satu label setiap kali pun boleh. Tak ada masalah, maka sama je. Okay? Alright. Okay, ayat saya malas dah. Ayat ada dalam video. Guna je ayat dalam video tu. Ayat kat video tu saya rasa ayat yang paling senang dah. Okay, salin je. Cuma kamu ubah siapa dengan berapa valence elektron, siapa dengan berapa valence elektron. Okay, ayat saya malas nak tengok dah. Okay, kat sini saya ada water. Let's try. Lewis dot symbol describe the formation of the bond in the molecule. So water is a covalent bond obviously sebab semua adalah non-metal. So H ada dua. H, oksigen ada satu. Tambah. Hidrogen pegang satu lone pair. Hidrogen pegang satu lone pair. Hidrogen pegang satu valence elektron. Okay. Oksigen pegang 6 valence elektron. Like this. Arrow sayang bergerak antara hidrogen dengan oksigen. Antara hidrogen single electron dengan oksigen single electron. That is how your arrow look like. Jangan bergerak ke elektron yang salah. Make sure setiap satu single electron hanya akan ada satu arrow antara diorang. Okay, arrow kena betul. Dan arrow kena jelas. Okay. So produk akan jadi H akan terikat dengan oksigen. Oksigen terikat dengan H. Soalan saya,
Alright, oksigen tinggal berapa pasangan elektron yang tak ada reaction, yang tak buat apa-apa? Putri? Empat elektron. 4. Ataupun kita panggil 2 pasang. Okay? Dan pasangan elektron yang tak buat apa ni? Sayang, pasangan elektron yang tak ada perubahan ni, kita panggil apa tahu tak? Anybody? What do we call this? Anyone? Lone pair. Lone pair. Thank you. Kita panggil benda ni lone pair. Alright. Lone pair itu adalah apa? Lone pair adalah valence electron. Dia adalah valence electron but do not involve in bonding. Dia adalah valence electron, pasangan valence electron yang tak terlibat dalam ikatan. Yang tu kita panggil lone pair. Okay. So kita akan ada, nama pun pairwise, sepasang lah. So kat sini kita akan ada 2 lone pair. Sepasang, 2 pasang. Okay. Sepasang lone pair pegang 2 elektron. So 2 pasang lone pair adalah 4 elektron. Sebab tu kalau kamu perasan bila teacher lukis sayang, teacher masih titik dia dalam bentuk pasangan. Satu grup, satu grup. Okay, dia bukan 4 sekali. Dia 2, 2. Tu cara kita lukis. Kalau nak nampak lagi jelas. Kalau nak nampak lagi jelas, boleh letak macam ni. Setakat hari ni yang ni betul lah. Lagi dia salah lah. Alright, yang pasti dia kena sepasang. Okay. Alright. Same thing, that is your covalent bond. That is my covalent bond. Dua-dua tu. Simple. Wait, what? Setakat ni. Alright, antara soalan favourite kamu lah. Okay, next kat sini saya ada CF4. CF4, carbon 1 tambah dengan fluorine 4. Jenuh kena lukis fluorine 4. So kamu ada fluorine 4, carbon pegang 4 valence electron. So letak 4 titik adalah dalam keadaan single. Check kedudukan titik kamu Kedudukan titik kamu betul baru dapat markah. Kedudukan titik kamu salah, kita tak bagi markah. Fluorine pula, fluorine pegang 7. So dia akan jadi 3 lone pair, 1 single electron. Sama juga untuk setiap satu fluorine pun sama. That is how your fluorine semua patut look like. Macam biasa sayang, titik tu bagi nampak jelas. Okay, bagi hitam sikit. Tak payahlah hitam sampai legam tu. Nampak janji mata kasar nampak. Okay. So settle kat sini 4 beginning. Benda yang ada kat depan mata kamu sekarang dah pegang satu markah dah. Okay, reactant. Next, arrow. Daripada single kepada single. Kenapa satu carbon perlu 4 fluorine? Reason yang sangat senang. Sebab carbon pegang 4 valence electron. Dia kena cari 4 orang untuk share dengan dia. Sebab orang yang nak share tu hanya perlukan 1. Fluorine hanya perlukan 1. Tapi carbon ada 4. So dia kena 4 fluorine lah untuk share dengan dia. Arrow, kamu kena ada 4 arrow. Setiap satu arrow untuk sepasang single electron. Single electron, and single electron. A bit of tips, sebab tu kamu perasan bila teacher lukis fluorine saya, teacher letak single electron di sebelah kiri. Sebab apa saya letak single electron kat sebelah kiri? Sebab saya nak senang untuk lukis arrow tu. Kalau elektron kamu sebelah kanan boleh, cuma arrow hang kena pusing lah. Alright, arrow hang kena pergi jauh kat belakang tu. Okay, so that is how your covalent bond produce, and the produced covalent bond will look something like this. Adakah ni jawapan akhir? Tak, apa yang tertinggal Zul? Dot. Dot. Sayang, Lewis dot symbol. Bilangan dot. Semua dot yang kamu ada, kamu kena ada balik dia kalau kamu tak guna. Kalau kamu dah guna, tak apa. Kamu dah guna yang ni, kamu dah guna yang ni, fine. Benda tu dah hilang, kamu dah jadikan dia ikatan. Okay, tak apa. Tapi kalau dot-dot yang kamu tak guna, semua dot yang kamu tak guna, dengan duka citanya, kamu kena dotkan dia balik. Alright, semua yang tak guna kamu kena adakan balik sebab itu akan jadi jawapan kamu betul. Tapi kalau saya tinggalkan jawapan saya tak pakai dot tadi, jawapan saya salah.
Alright, sebab nama pun Lewis dot symbol, semua valence elektron kena ada balik. Okay? And this is your correct answer. Setakat ni. Senang? Sekali lagi ayat saya tak tunjuk bukan sebab dia tak penting, cuma ayat dia akan sama. Saya tak pernah ajar budak saya guna ayat lain. Guna je ayat dalam video tu yang paling senang. Ubah je. Kalau dalam video adalah bromine, kat sini tukar fluorine. Kalau dalam video adalah nitrogen, dalam ni adalah carbon. So ubah je ayat tu. Ayat sama je. Okay? Soalan setakat ni? Tak ada? Senang? Okay, do you need to take 5? Perlu rehat? Okay, take 2 minutes. 2 minutes break and then sebab kita nak masuk benda lain sikit lah. Kita nak masuk how to draw Lewis structure. Take 5? Take 3 je. Take 3 tu nanti balik lambat tu take 5 lah. Untuk siapa yang ada, kalau malas nak baca yang nota panjang tu, yang ni lah yang paling pendek saya boleh ringkaskan. Alright, dalam step Lewis structure masih adalah 5 step, tapi ayat dia pendek sikit lah. Okay. Kalau kamu perlu. Cikgu lain buat kelas juga kak? Sebab saya rasa majoriti orang akan buat kelas tu kot. Sebab bila kelas online ni dia akan jadi macam slow sikit berbanding kita ajar dalam kelas. So kita ni pun dah sebenarnya slow sejak 1 minggu dah. Slow 3 jam. Tapi tak apa kot. Dia sebenarnya boleh laju. Dia bukan boleh laju. I mean dia sepatutnya on track lah. Sebab chapter ni bila dia ada assignment, kita hanya perlu bagi bahan dan bagi assignment. Itulah aku patut tutup record nak cakap ni. Kita tak patut record benda ni. Saya tak boleh ajar sebenarnya. Nama buat assignment. So kalau ikut assignment tu saya patut bagi bahan dan kamu kena baca sendiri, tengok sendiri dan buat assignment tu sendiri. Tapi obviously aku tak percaya lah gampang kan. Ya. Bukanlah tak percaya saya. Sebab saya perasan semua orang ajar. Rugilah budak saya tak ajar. Cis. Sebab tahun lepas memang kita tak ajar. Tahun lepas memang kita tak ajar. Tapi sebab tahun lepas, senior-senior kamu duduk dalam college. So kalau kita tak ajar, kita memang pesan. Baca sendiri, tengok video sendiri, buat sendiri. Kalau tak faham datang tanya. Tapi sekarang nak arah bertanya memang lagi lah tak. So semua macam nak mengajar. Okay, nak mengajar, aku pun mengajar. Sebab tu saya cakap last week tu saya cakap slow seminggu. Sebab kalau patut kan minggu ni masuk chapter 8 dah. Chapter 7 tu patut assignment kamu. Saya tak patut ajar. Tapi kalau satu college pun ajar, rugilah budak aku tak ajar. Cis, kenalah ajar. Senang je assignment tu, jangan risau. Sebab tu video chapter 7 pun lambat sebab patutnya kamu kena buat sendiri benda tu. Okay, kalau dah semua orang bagi, aku nak bagi juga lah. Mana aci? Tak. Sebab dulu kita tak boleh ajar. Zaman sebelum COVID lah. Zaman COVID ni makan pun jadi lain. Sudah lama 2 minggu tak keluar rumah Kesian gila. Penang macam teruk je ni. Lepas tu semalam ingatkan hari ni nak keluar lepas kelas saya habis awal, hari ni pukul 2 dah habis dah. Ingatkan nak keluar pergi beli makan lah. Lepas tu sekali semalam ada orang lari keluar hospital kat Penang.
Terus tak jadi order delivery Tesco je. Boleh pakcik tu lagi keluar kau ajar. Tu dia lari daripada Penang Just Town tu mai area rumah saya. Aku lagi menyampang tu. Bangat teh. Cheers. Alright, semua dah ada balik? Tengok sikit. Buka. Lelaki line teruk lah. Teruk pagi ni. Tak apa. Nanti kalau okey ada soalan apa-apa tanya balik lah. Akmal ada ke? Usma? Shazlin? Joy tak tahu pergi mana, hilang tak ada lagi. Oh ada dah. Hang boleh tunduk sampai aku tak nampak kepala hang lah. Alright Akmal. Okay. So like I said just now, benda ni adalah pendek saya sama dengan apa yang saya bagi kat YouTube, tapi saya baca pun saya sepanjang sikit. So yang ni yang pendek sikit lah saya bagi step kat kamu. Kita malas nak cakap, saya nak tengok contoh terus nak lukis. Yang tu yang paling penting. Macam mana nak lukis. Okay. First and foremost, total valence electron. Total valence electron tak boleh salah sebab total valence electron adalah benda yang kita akan guna untuk tunjuk Lewis structure kamu. Benda yang kita akan guna untuk lukis Lewis structure kamu. Kenapa kita perlu kira total valence electron? Jumlah elektron, bilangan elektron yang boleh masuk dalam Lewis structure. Okay, that is the Lewis total electron that you can put into your Lewis structure. Dan bayangkan total valence electron hang salah, Lewis structure hang memang bye-bye dah. So jangan salah kat total valence electron. Total valence electron sentiasa akan jadi step 1. Alright, kalau kamu tanya saya, teacher ada markah ke? Saya jawab siap-siap, tak ada. Total valence electron memang tak ada markah. Tapi kalau total valence electron kamu tak buat dengan betul, jangan harap Lewis structure yang ada markah tu, kamu boleh betul. Okay? So, xenon adalah group 18. Group 18, 8 valence electron. Sekali lagi sayang, kamu patutnya, jangan risau, sekarang tak hafal. Tapi kalau kita buat benda ni seminggu, kamu mungkin akan lukis minggu ni 20, 30 Lewis structure, kamu akan hafalnya. Alright. Fluorine. Fluorine 7 valence electron sebab group 17, darab 4. Sebab ada 4 biji kat sini. So darab 4. 7 darab 4, 28. 28 elektron tambah 8, 36 elektron. Saya boleh congak. Kalau kamu tak boleh congak, dunia ni ada satu benda kita panggil calculator. Pengalaman saya, budak tulis semua benda kat atas betul. Tapi bila dia congak tambah tu, dia salah kat bawah. Dan bila hang salah kat bawah, dan macam kita kata, total valence electron adalah bilangan elektron yang boleh masuk dalam Lewis structure. So at the end of the day, your total valence electron kena sama dengan kosong selepas kamu lukis semua. Itu step 1. Step 2, kamu kena mula dengan your central atom. Central atom kalau nak betul, benda yang lebih elektropositif akan jadi central atom. Nak bahasa lagi senang, benda yang duduk lebih kanan dalam periodic table. Kamu ada kiri, group 1, group 2, group 13. Kamu ada kanan, group 18, group 17, group 16. Benda tu kalau duduk lebih kanan, benda tu akan jadi central atom. Okay? Itu konsep kimia. Konsep senang. XE ada 1. F ada 4. Siapa nak duduk tengah? Siapa nak duduk tengah? SE. XE, betul. Itu cara senang. Tapi kalau konsep kimia, kenapa XE duduk tengah? Sebab XE more electropositive. Okay, sebab dia lebih electropositive. So XE duduk tengah, cara dia yang pertama, tak payah fikir apa. Single bond je. Single bond kepada fluorine. Tinggi sangat dah pula. Alright, xenon duduk tengah. Single bond kepada fluorine, single bond kepada fluorine, single bond kepada fluorine, single bond kepada fluorine. Tak perlu fikir apa. Okay, untuk first step. Yang tu first step, total valence electron. Second step, lukis yang ni guna single bond. Third step, setiap satu ikatan, berapa elektron sayang? 2. Saya ada 4 single ikatan. So berapa elektron yang kita dah guna dalam structure kamu? 8. 8. Sayang, kita dah guna. So tolak 8. Saya boleh masukkan 36. Saya dah guna 8. Dan kalau tak boleh congak, dunia ni kita ada calculator. Saya boleh congak, pandai sikit. Berapa Boleh congak tapi tanya orang berapa. 28. 28. Thank you. Tak bijaknya habis semua. 28.
Jangan salah kat sini. Sebab semua benda yang kamu lukis bergantung pada dia. Okay. So next, kita nak masuk 28, the next step. Step keempat. Apa yang kita kena buat dalam step keempat. Pada structure kamu, sama, tak payah tengok orang lain. Kita akan octetkan semua terminal atom. Dengan kata lain, setiap terminal atom akan dapat 3 lone pair. 3 lone pair. Sebab apa 3 lone pair? Reason. Sayang, kat sini dah pegang 2 elektron. Oktat bermakna 8. So fluorine kena 6 lagi. 6 elektron kena dalam keadaan 3 lone pair. 3 pasang lone pair. Okay? So that is the way. Dan setiap kali kamu lukis, benda ni takkan berubah. Tak kisah siapa duduk kat terminal atom kecuali hidrogen. Sebab hidrogen hanya perlu 2, dia hanya perlu duplet. Dia tak perlu oktat. So, oktatkan dia. Selepas kamu oktatkan dia, sekali lagi sayang, kita guna elektron. So, kita kena tolak. Saya letak 6 pada satu fluorine, saya ada 4 fluorine. So, 6 darab 4 tolak 24 elektron. Dan saya tinggal berapa sayang? 4. Alright. Dan the next step, bila kamu tinggal 4 valence elektron ataupun kamu tinggal 4 elektron yang kita boleh masukkan dalam Lewis structure. Kita akan check dulu kita masuk kat mana. Tak payah check. Step kelima terus. Masuk central atom. Kalau terminal dah octet, ada lagi valence elektron, masuk terus kat central atom. Dalam bentuk pasangan. Kalau kamu tengok saya masukkan, 4 tu teacher masuk dalam sepasang. Bukan masuk 4 titik macam ni weh. Hang jangan masuk 4 titik macam ni, tak. Alright, semua elektron yang kamu masak kat sini, lain dengan yang tadi, kita akan masuk siap-siap dalam bentuk pasangan. 2. Alright, of course. Okay, sebelum kamu tanya, saya letak kiri kanan, saya letak atas bawah. Hang letak macam ni pun betul juga. Letaklah kat mana pun, janji duduk kat dia. Okay, dan tips, lukis besar. Jangan lukis saiz yang kamu jatuh sebutir nasi, jawapan hang hilang. Tahu maksud saya? Apa kedekut kertas? Lukis setakat line dengan titik je, takkan yang tu pun tak berani nak lukis besar. Alright. And kita dah masukkan 4. So tolak balik 4 yang kita dah masukkan and total valence elektron kamu kosong. Macam saya cakap, at the end of the day, setiap kali total valence elektron kamu kena kosong, bermakna semua elektron kamu dah guna. Okay? Sebelum kita make sure jawapan kita betul, kena check. Setiap kali benda ni kena check. Kamu kena make sure benda tu octet. So, fluorine. Octet. Semua fluorine adalah sama, check sekali je lah. Fluorine saya octet sebab saya pegang 2 elektron kat sini. Saya pegang 6 elektron di tepi. So, saya ada 8 around it. Bila saya kata around it, fluorine duduk tengah. So, keliling dia adalah semua ni. Ni keliling dia. So, keliling dia ada 8 elektron. Keliling fluorine ni ada 8 elektron. Termasuk ikatan lah. Termasuk ikatan dia ada 8. So, dia oktat lah. Nampak? Dia oktat lah. Okay. Setuju ni? Good. Kalau setuju, next kita masuk xenon. Around xenon sekarang ada berapa elektron? 8. 8. 12. Lagi? Tambah 4, 12. Tambah 4. Total? 12. 12. Alright. So xenon saya total ada 12 elektron. Kalau kamu perasan, our total of xenon adalah 12 elektron. Okay. Dan kita boleh tengok again ya sayang, around adalah around the xenon. Termasuk ikatan. So ikatan ada 2, 4, 6, 8. Tambah 2 lone pair, 10, 12. Xenon ada 12. So kalau 12, what type of octet? Expanded. Expanded. Xenon is expanded octet. Dan kenapa dia boleh expanded octet? Sebab xenon is in Xenon is in period 5 kalau tak silap saya. Okay. With tak cukup tempat. With present of d orbital sayang, sorry.
Nanti saya akan tulis elok sikit soalan satu lagi. Xenon is expanded octet. Xenon is in period 5 which present of the d orbital. Alright, which has the present of d orbital. Kita ada 4 jenis octet. Satu octet biasa, 8 elektron. Satu odd number octet. Satu incomplete octet. Satu expanded octet. Kita akan tengok semua tu nanti. Okay, jangan risau. Dan saya akan ajar juga setiap kali kenapa dia boleh expanded, kenapa dia tak boleh expanded and so on. Xenon boleh expanded, xenon betul di sini sebab dia located in period 5, ada d orbital. So, lukisan Lewis structure kamu yang ni betul. Sebelum tinggal jawapan kamu, make sure kamu check benda ni. Selalu budak lukis yang ni kosong habis. Bila yang ni kosong, baru step 1 kamu habis. Okay? So, sebelum tinggal jawapan, check benda ni. Octet dan dia obey octet apa. Okay? So, that is your first question. Next, am I going too fast? No? Okay. Next, saya ada aluminium bromide. Aluminium, ingat tak kita kata aluminium adalah group 13? Okay? So, dia boleh sharing. Dengan kata lain, dia boleh jadi covalent. A bit of tips kat sini. Aluminium biasanya akan wujud adalah aluminium yang selalu bagi kamu problem lah. Ataupun, bila dia aluminium oxide, okay, dia akan jadi ionic. Bila dia aluminium fluoride, dia akan jadi ionic. Okay? Tapi, kalau dia adalah aluminium chloride, aluminium bromide, dia akan jadi covalent. Nampak beza? Okay? Dan kenapa saya hanya bagi 4 ni? Sebab biasa yang akan bagi kamu pening 4 ni je untuk aluminium. Dia tak keluar yang lain kot. So, biasa yang akan kamu jumpa, aluminium oxide dia mesti ionic, aluminium fluoride dia ionic. Tapi kalau dia chloride, bromide, dia covalent. So, yang ni covalent lah. Okay? Dan bila dia adalah covalent structure, macam tadi, macam mana kita nak start? Kita ada 5 step. Kita akan mula dengan very simple total valence electron. Jangan salah. Aluminium group 13, so 3 valence electron. Bromine group 17, 7 darab 3. Total valence electron saya berapa? 24. 24. Thank you, Anis. Lepas tu, second step, apa yang kita kena buat kat sini? Sohana? Lukis. Lukis. Siapa duduk tengah? Aluminium. Aluminium. So lukis bond tu single bond, double bond, triple bond. Single. Single bond. Single kepada BR. BR. Thank you. Okay. Hidayah. So tolak berapa elektron kat sini? 6. 6. So tinggal berapa? Tinggal tu saya jawab tak apa, tinggal 18. Umi, next, what do we do Umi? Letak dot dekat BR. Letak dot kat BR, letak berapa dot Umi? Tambah 6 untuk setiap BR. Tambah 6 dot kat BR. Boleh saya susun dot saya kat BR tu macam ni? Tak boleh, dia kena pair dua-dua. Okay, thank you. Dia kena pair. Sekali lagi sayang, kita bermain dengan dot dan dot kamu adalah elektron, dot kamu akan dapat markah. Tolong make sure bila kamu dotkan tu, mata saya yang tua ni nampak dot tu. Saya tak rasa saya tua pun. Tapi kadang-kadang kalau budak aku hantar kerja macam ni kat aku. Ni. Saya pernah weh. Budak hantar macam ni. Teacher tak nampak dot tu teacher. Kau ngacau deh. Alright. So 18. So saya dah letak 6 pada setiap satu bromine macam Umi cakap. Dan kita ada 3 bromine. So 6 darab 3 saya tolak 18. So total valence electron saya tinggal kosong. Macam saya cakap, total valence electron tinggal kosong. Baru habis step 1. Sebelum kita berhenti, kita kena make sure kita check dulu. First thing yang saya check adalah terminal. Biasanya teacher akan check terminal. Saya suka check terminal sebab dia senang. Kita tahu dia octet.
Okay. Octet again sekali lagi saya tunjuk sebab kita nak tengok benda yang duduk around dia. So around dia adalah termasuk 3 lone pair bermakna 6 elektron dan bonding. Bonding, single bond pegang 2 elektron tambah 2 tambah 2 tambah 2 8. So Br jadi octet biasa. Next, Al. Al pegang berapa elektron around it sekarang? Fatin? 6. 6. Alright, thank you. Aluminium akan pegang 6 elektron around it sekarang sebab aluminium ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni sahaja. Tak ada lone pair, tak ada apa sebab elektron saya dah habis. Okay, so elektron dah habis, hang jangan gatai pilih letak lagi. Lepas kita dah tahu aluminium ada 6 elektron. Kita tahu 6 elektron sebenarnya adalah what type of octet? Zul? Incomplete octet. Incomplete octet. Thank you. Dia adalah incomplete octet. Okay. 6 elektron adalah incomplete octet kat sini. Bila kita tahu dia adalah incomplete octet, kamu kena make sure betul ke dia layak. Dan saya ada bagi tips dalam video kamu. Again yang saya bagi hanya adalah yang melibatkan silibus kamu. Okay. So incomplete octet kita boleh wujud untuk siapa sahaja. Syikit? Incomplete octet untuk untuk beryllium, boron dengan aluminium. Incomplete octet boleh wujud untuk beryllium, boron dan juga aluminium sahaja dalam silibus kamu. Bukan diorang je tapi ramai lagi. Tapi yang duduk keluar dalam exam kamu saya nampak gayanya 3 ni je lah. Okay. Kalau diorang adalah beryllium, boron atau aluminium, dia mungkin boleh jadi incomplete octet. Dan sekarang saya memang pegang aluminium dan aluminium saya memang incomplete octet. So kita boleh tinggal atau tak boleh tinggal sebagai jawapan. Boleh lah sebab dia termasuk dalam ni. Alright, dia layak untuk jadi incomplete octet. So jawapan kamu betul. So aluminium over here will become incomplete octet. Reason dia apa? Reason because it only has 6 electron around it. Biasanya bila dia adalah incomplete atau odd number atau expanded, kamu kena bagi tahu bilangan elektron di keliling dia adalah berapa. Kenapa dia adalah incomplete? Sebab dia kurang daripada 8. Bila dia kurang daripada 8, dia pegang berapa? Okay, yang tu je. Okay, senang. Ingat ya, macam saya cakap, kita tak bincang ionic dah. Dalam ionic kita bincang tadi masa formation je. Semua benda selepas itu adalah covalent. Kita akan belajar covalent bermula sekarang sampai habis topik 7. Tapi saya tak ajar semua tau. Saya ajar benda yang kamu nak buat dalam assignment je. So mungkin ada benda yang dalam topik 7 kamu kena belajar sendiri. Okay? Video saya akan buat semua, jangan risau. Okay? Next, NO. Yang ni Syam. Sebab dia ada 2 je. Nampak macam tak ada central atom. Kita tengok siapa central atom dia. Total valence electron berapa? Siapa yang dah kira? Anybody? 5. Anis? Anis Shazlin? 5. 5 oksigen? 6. 6. Total? 11. Apa kira depan aku pandai. Dalam exam hang ada lah pacik-pacik yang duduk tu. Okay. Saya ada nitrogen dengan oksigen. So step ni saya tunjuk N single bond O. So bila N single bond O, kita tolak 2. So kita tinggal 9. Soalan saya. Okay, soalan teacher. Next step, kita kena octet the terminal. Kita kena octet the terminal. Kalau ikut tadi, kita nampak terminal saya adalah BR. Pakcik ni terminal. Sebab dia duduk last teacher. Dia terminal, yang ni terminal. So kita octetkan terminal dululah, nampak jelas. Tapi yang ni, bila kita kata kita nak octet terminal, soalan saya, kita kena octet siapa terlebih dahulu? O. Umi kata O. Kenapa Umi? Sebab dia ada 6. Lepas tu single bond tu ada 2 elektron. So dia cukup 8. Tak.
Sebab O ada 6, siap-siap. Sebab O ada 6 valence elektron. Apa yang Umi cakap? Sebab O ada 6 dah. So bond tu dah pegang 2, so kita kena bagi balik 6 tu. Ingat tak kalau kita kata kita kena octet terminal atom. So the question over here, walaupun dia 2 biji, kita sebenarnya ada central atom, kita sebenarnya ada terminal atom. Dan kita tahu central atom adalah orang yang more electropositive. Alright? Orang yang more electropositive. Okay? More electropositive kat sini adalah nitrogen. Nitrogen adalah more electropositive. Dan bila nitrogen adalah more electropositive, nitrogen adalah central atom. Okay? Nitrogen adalah central atom. Dan bila nitrogen adalah central atom, so kita nak kena octetkan terminal atom. Apa yang Umi cakap tadi, kita kena octetkan oksigen dulu. Pilihan oksigen betul, reason salah. So kita akan octetkan dulu oksigen. Bagi balik 6 kat dia. So bila dah bagi 6, 9 elektron akan tolak 6. Saya tinggal 3. Baru bagi kat terminal. Baru bagi kat nitrogen, baru bagi kat central atom. So ingat jangan ingat kalau dia 2 biji macam tu, 2 biji duduk tak ada central, tak ada terminal. Janganlah. Bukan dua-dua central, bukan dua-dua terminal. Salah satu mesti kena jadi central. Hang kena ada pusat dia. Hang kena ada central, baru boleh ada terminal. Okay? So central sentiasa orang yang lebih electropositive, which is your N. So tinggal 3. 3 ni baru kita masuk ke N. Dan soalan saya sekarang, 3 yang saya tinggal ni nak masuk ke N kena masuk macam mana, Izatush? Apa tadi, Miss? Saya tinggal 3 elektron. 3 elektron ni kita kena masuk kat mana yang tinggal ni? Dekat N. Dekat N. So soalan dia nak masuk macam mana? Susunan 3 elektron ni macam mana? 2 pair, 1 single. 2 pair, 1 single. Perfect. 2 pair, 1 single. So, bear in mind kita kena letak dia dalam bentuk pair dulu dan single. So, total valence elektron kamu sekarang kosong. Okay, next. Soalan ni best sebab dia dua biji macam tu je. Next, kita kena tentukan exception kepada octet root ataupun kita nak check sama dia octet atau tak octet, dia betul atau salah. Tengok kat sini. Bila kita nak check octet root, kita akan fokus pada central atom. Kita akan fokus pada central atom sahaja. Oksigen sekarang sebagai terminal atom kamu, oksigen kamu dah octet, so settle, tak ada apa pada oksigen kamu. Yang ni, yang kita akan tengok 4 tu. Octet, odd number octet, incomplete octet dengan expanded octet. Dan sekarang, around the nitrogen, pegang berapa elektron? Anis, Atika? Pegang 8. 8. Around the nitrogen, pegang around. berapa elektron? Pegang 6. Are we looking at the same thing? Kelas yang lain? 7. 7. 5. 5. Kita pegang 5 sahaja. Your nitrogen sekarang hanya pegang 5 elektron. Sayang tengok 1, 2. 1, 2, 3. Alright. 3 kat sini. Ikatan berapa elektron? So 3 tambah 2, nitrogen hanya pegang 5 di keliling dia. Okay. So nitrogen pegang 5. 5 obviously nombor ganjil. So kita tahu dia adalah odd number. Tapi kalau kamu tengok video, odd number kena berapa valence, kena berapa elektron around it? 7. Thank you. Alright, Umi kata kalau odd number, dalam video saya ajar dia mesti kena cikai-cikai 7 valence elektron. Tak boleh 5. Dia mesti kena 7. Kenapa mesti kena 7? Kita kena bagi nombor yang paling dekat dengan oktat. Oktat saya 8. So, nombor ganjil yang paling dekat dengan dia 7. Alright? So, 5 tu tak betul lagi. Masih salah. Macam mana nak bagi 7? Senang. Anybody? Ideas? Macam mana nak bagi 7?
Double bond. Share. Share satu. Jadi, saya dapat jadi dua double bond. Double bond. So oksigen akan bagi elektron jadi double bond. So saya nak padam balik yang ni sikit. Alright, so that is your structure look like. Apa yang kita akan buat supaya dia dapat 7 adalah tak ambil daripada siapa, dah habis dah. Tak boleh nak masuk dah, tak boleh nak letak suka hati dah. Inilah elektron yang saya ada, that's it. Inilah structure yang saya ada, inilah elektron yang saya ada. So saya hanya boleh ambil dalam ni sahaja. Dan saya tak cukup, nitrogen tak cukup. Kalau hang dah tak cukup, takkan hang nak ambil daripada diri hang lagi. Hang ambil dengan kawan. Alright, hang akan minta dengan kawan. Kawan sebelah ni akan bagi sepasang lone pair. Sepasang lone pair ni akan masuk jadi double bond. Okay, arrow ni tak payah tunjuk dalam exam. Kamu dalam exam, kamu boleh hanya lukis terus. So nitrogen, benda yang tak berubah. Warna hitam saya adalah benda yang saya tak ubah. Single bond saya tak ubah. Alright. Oksigen saya yang tak berubah. 1, 2, 3, 4. Benda warna hitam ni adalah benda yang tak berubah sekarang. Okay. Apa yang berubah? Lone pair ni masuk jadi double bond. Ni benda baru. So that is your new structure. So bila masa nak double bond? Bila central atom kamu tak cukup elektron. Alright? Problem yang selalu akan wujud adalah teacher bila masa nak ada double bond, bila masa nak ada triple bond. Bila orang tengah tu tak cukup lah. Dan bear that in mind, orang tengah kita hari ni adalah nitrogen. So nitrogen tak cukup. Ambil dengan siapa? Ambil dengan kawan sebelah. Alright? So that is what happened. Dan kita check balik sayang. Kita check balik betul tak sekarang oksigen masih oktat? Oksigen masih oktat ke? Alright, oksigen masih oktat Around 2, 4, 6, 8. Oksigen masih oktat, steady. Sebab tu oksigen bagi ambil. Okay, sebab tu oksigen bagi ambil. Oksigen masih oktat. Tak ada apa, selesainya tu. Selepas oksigen masih oktat, kita tengok nitrogen pula. Nitrogen pegang berapa sekarang? Nitrogen pegang 2, 3, 4, 5 ikatan pertama, 6, 7 ikatan kedua. So nitrogen sekarang pegang 7 elektron. Okay? 7 nombor ganjil. So nombor ganjil adalah odd number octet. Nampak? Okay? So jawapan yang betul adalah this one. Ni jawapan betul. Yang atas salah. Sebab apa? Sebab nitrogen hanya pegang 5. Walaupun dia odd number tapi dia bukan nombor ganjil yang paling dekat dengan 8. Kenapa kena 8? Sebab 8 adalah oktat. Walaupun hang tak boleh nak capai oktat tapi hang kena duduk sedekat dengan dia yang mungkin. Make sense? Setakat ni? Boleh? Alright, soalan ni antara soalan yang susah tau. Okay. Susah sebab daripada awal kamu dah akan nampak yang ni dah. Siapa central atom, siapa terminal atom. Jangan ingat kalau dua orang tak ada central. Dua orang still kena ada central. More electropositive adalah central. So rules apply. Question? Susah sangat? Boleh? Boleh terima? Okay. Tak ada soalan? Pandainya aku ngajar apa? Ke semua dah pandai dah sebenarnya. Teacher dah bagi masa je ni. Okay, next. PCl5. PCl5 tak nak bincang boleh tak? YouTube ada. Tengok sini. Alright. Contoh exactly the same way. Exactly the same. Cuma my advice saya bagi jawapan je lah kat sini malah nak bincang. PCl5 kamu look something like this. That is how your PCl5 look like untuk siapa yang dah buat. Saya kena buat satu software yang bila saya tekan je dia keluar semua titik kat tempat yang saya nak. Saya rasa video kat YouTube tu panjang sebab separuh masa tu saya duduk lukis titik. Video kat situ panjang memang sebab saya bincang banyak contoh. Okay, sebab asalnya ikutkan saya tak nak ajar. Saya nak suruh kamu tengok je belajar sendiri. So phosphorus kat sini adalah expanded octet. Okay, phosphorus kat sini adalah expanded octet sebab dia ada 10 elektron around it. Okay.
Boleh jadi expanded because phosphorus is in period 3. Ni soalan favorite weh. PCl5 tu memang favorite. Keluar selalu. Okay. Malah lah yang ni sebab ada kat YouTube, boleh tengok sendiri. Kita nak tengok soalan lain. Boleh. Okay. BeCl2. Alright. Yang ni best. Lain sikit lah, bukan best kan. Masih sama sayang, total valence electron untuk siapa yang dah kira total valence electron untuk BeCl2, total dia berapa? Ada yang dah kira? Tak ada? Akmal? 16. Oh, Rafi jawab dah. Betul Akmal. 16. Beryllium adalah 2. Chlorine adalah 7. Darab 2. So 14. So total valence electron kat sini adalah 16 untuk beryllium chloride. Akmal, siapa central atom? Anis Shazlin? Beryllium. Beryllium. Anis Nakia. Lepas tu, apa yang kita buat? Buat single bond. Single bond dengan Cl. Cl. Single bond dengan Cl. Anis Nakia juga. So tolak berapa elektron ni? 14. Hah? Tolak 2. Teka lagi. Hang teka je ni. Rafi sama terkejut dengan aku. Saya memang terkejut. Saya nak tulis lah. Lepas tu, tolak berapa? Anis, satu ikatan. Berapa elektron Anis? 2. 2. Ada berapa ikatan? Ada 2. So total elektron yang dah guna berapa? 4. So tolak berapa? Tolak 4. 16 tolak 4. Ni salah aku hantar hang balik tadi ke sekarang juga. 16 tolak 4. 12. Ni kalau guna jari kaki dengan jari tangan boleh dapat. Tahu? Walaupun tadi kan tutup, aku suruh buka juga sebab nak hantar hang balik. Okay, so that is your beryllium chloride at the beginning. And then the next step, what do we do? The next step, Putri? Oktetkan yang terminal atom. Oktetkan yang terminal atom. Sayang, chapter ni penting. Chapter ni dalam tahun ni dia jadi assignment. Dalam tahun depan, masuk second year, chapter ni antara chapter yang paling panjang dalam syllabus kamu. So belajar benda ni elok-elok. Kamu akan jumpa balik semua ni tahun depan. Dan banyak lagi tahun depan. Tak banyak sangat pun, banyak lebih sikit je. Kita dah belajar banyak dah. So that is your BeCl2 where you put in 6 electron to octet your chlorine. Again, 6 electron kat sini. 6 darab 2 tolak 12. Habis. Okay. Total valence electron kamu dah kosong kat sini. Dan kita akan check whether this thing is now correct or wrong. Chlorine adalah octet. Sebab dia ada 8 elektron around it. Sekali lagi saya tunjuk 8 elektron sebab ikatan dengan 6 ini. Sebab ikatan dan juga 6 ini. Satu ikatan 2. So dah pegang 8. Next, beryllium pegang berapa? Anis Nakia? Dua. Anis Nakia kata pegang 2. Anis, you're not ready for my class at all, you know. Beryllium pegang berapa elektron sekarang? Di keliling dia. 4. Thank you. Beryllium pegang 4 elektron di keliling dia. Dan bila dia adalah 4 elektron, hang juga Anis sebab hang tak boleh jawab betul. So 4 elektron beryllium adalah what type of octet? Incomplete. Incomplete octet, dan anda selamat sebab anda dah jawab betul. Incomplete octet. Soalan saya, bolehkah beryllium pegang incomplete octet? Rafi, boleh atau tak boleh? Boleh. Boleh. Sekali lagi, incomplete octet kita boleh untuk siapa, Rafi? BE.
B, barium. Aluminium. Okay. Ni saya tak ajar tapi senior kamu, ada budak saya ajar macam ni. Teacher, incomplete octet, dia tak lengkap tu. Dia berbay lah. Kau budak saya ajar, saya tak ajar tu cara dia pun hafal. Ikutlah cara apa pun kamu nak hafal lah. Betul lah juga apa yang dia cakap tu kan. So dia hafal. Dan kelas tu memang pandai lah benda tu. So that is how your senior memorize last time. Setiap kali bila incomplete octet, dia hanya boleh berlaku kalau central atom dia adalah mana-mana satu daripada atas ini. Kalau central atom dia bukan beryllium, bukan boron, bukan aluminium, tolong octetkan dia. Dia mesti kena octet. Okay? So sekarang central atom saya beryllium, dia boleh incomplete octet sebab tu jawapan kamu betul. Okay? Make sense? Okay? Saya dah bagi tips habis dah untuk incomplete octet, expanded, semua tu, itulah dia. Next. Kita nak tengok ClF3. Plausible tu saya tak nak ajar. Okay, tak apa. Kita masuk ClF3 last. ClF3 kat sini. Senang. Cl adalah 7 total valence electron. F adalah 7 times 3. So 21. Tekan kalkulator dengan betul. F 28 electron. Very quickly, my Cl over here located pada central atom F, F, F. Okay, dia kalau soalan macam ni, dia senang je weh. Bila soalan macam ni, Han nampak pun Han tahu siapa central atom. Betul? Dia kalau soalan carbon monoxide, kalau soalan carbon nitrogen oxide, yang ni yang susah. 2 biji, so siapa center? Alright, dia tetap kena ada center. So yang ni senang, 28 akan tolak 6 elektron, so kamu tinggal 22 elektron. I can go a bit faster guys. You octet or your terminal. So kamu octetkan all your terminal, octet, 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 top, 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 top. Settle. Tolak berapa? Tolak 6 darab 3, 18. Tinggal 4. Okay, problem kat sini. Bila tinggal 4 elektron. Terminal dah octet. So kita bergerak, hanya boleh bergerak ke central. Kalau dah octetkan terminal tapi masih ada elektron tinggal, tak payah fikir banyak. Tak ada siapa boleh pegang weh. Dalam tu ada dua group je. Terminal group dengan central group. Kalau terminal dah ambil semua, central lah kena ambil yang tinggal. So kalau lepas terminal dah octet, terminal semua dah octet, dah settle, masih tinggal elektron. Tak payah fikir orang lain. Letak dalam central. Tapi dengan syarat, mesti dalam bentuk pasangan. 4 elektron, sekali lagi 4 elektron, Han jangan letak 1, 1, 1, 1 atau jangan letak 4 sekaligus. Elektron yang kamu letak dalam dua structure mesti dalam pasangan. Kalau kamu perasan. Forever in pairs. Okay. Sama juga. Saya letak macam tu. Tak suka letak macam tu. Tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Setakat hari ni boleh. Esok tak boleh. Kita akan belajar benda tu esok. Okay. So, janji dia sepasang. Nampak sepasang kan? So, tolak 4 elektron yang tinggal habis. Kenapa buat macam tu? Sebab total valence elektron kamu at the end of the day mesti kena kosong. Sebab tu kamu kena juga masukkan dia dalam structure tu. Okay. Next. Kita nak check sama ada dia octet atau tak octet. Sekali lagi, fluorine kamu semua adalah octet. Fluorine ada 8 elektron. So, fluorine adalah octet. Settle. Semua fluorine settle. Okay. Chlorine. Anis yang salah jawab tadi. Anis Nakiyah. Chlorine ada berapa elektron around it now? 10. 10. Very good. 2, 4, 6, 8, 10. Around your chlorine ada 10 elektron. Thank you. Izzatush. 10 elektron bermakna what type of octet? Expanded octet. Thank you. Okay, kenapa expanded octet? Because chlorine is in period 3 with the presence of d orbital. Sebab kalau expanded octet dia memang suka tanya kenapa. Dan jawapan dia tak ada lain weh. Period berapa? Sebab ada d orbital. Habis. Alright.
Soalan? Tak ada? Setakat ni? Hidup lagi anda? Boleh? Senang? Alright. Kat saya sebab saya nak mengajar lebih structure aja. So saya tak ajar dah macam mana nak cari valence electron. Dalam exam kalau kamu nak cari valence electron, sebab periodic table tak diberi. Untuk manusia-manusia yang ada buku periodic table di belakang kamu dan duduk depan mata kamu sekarang, sila buang periodic table tu. Ingat jadual berkala tidak diberi. Yang gelap tu saya tahulah jadual periodic table duduk depan dia. Gunalah periodic table tu. Guna. Alright. Bila orang tak bagi dalam exam, start menangis. Bila dalam exam kamu tak ingat valence electron, saya faham yang kamu mungkin tak ingat semua. Bila tak ingat tu, kamu akan tulis SPDF notation. Tapi sayang, kita dah buat soalan macam ni sejam. Kita jumpa apa? Fluorine, chlorine, bromine. Takkan tak tahu dia orang group 17, 7 valence electron? Betul? Okay. Kamu jumpa siapa? Carbon, nitrogen, oksigen. Carbon 4, nitrogen 5, oksigen 6. Kalau kamu perasan, benda yang kita jumpa adalah lebih kurang sama. Sebab tu eventually buang periodic table kamu dan kamu akan ingat. Dia jadi tak ingat sebab setiap kali kamu nak buat, kamu duduk kali kat periodic table tu. Alright? Ni kalau depan saya, dalam kelas ni, kalau sekarang kat Makmal, saya suruh koyak periodic table tu, saya suruh buang. Tahu? Alright? Bukan, jangan harap kat dia. Bukan orang nak bagi pun dalam exam. Dan kalau tak ingat-ingat sangat ni, tak ingat sangat, desperate dah. SPDF notation. Okay? Alright, that is how we get our valence electron. Setakat ni soalan? Yang soalan nombor 4, 3, Roman, dia ada 3 atom. Saya nak buat yang tu Soalan 4. Okay, yang ni kita nak tengok. Okay, kita nak tengok. Okay. Before that before saya nak bincang yang ni, untuk soalan plausible dengan soalan formal charge, video dah ada. Yang ni saya tak ajar. Especially contoh ni, lagi saya tak ajar. Saya tak perasan soalan tutor ada benda ni. Saya guna contoh ni dalam video YouTube saya. Hang tak boleh buat, aku ketuk kepala hampa. Formal charge dengan plausible, sangat-sangat senang. Saya tak nak ajar, tengok video tu sendiri. Dalam video tu ada 3 contoh. Itu je 3 bentuk yang dia boleh keluar dalam exam. Ni salah satu. Okay. Untuk yang ni, saya nak ajar sikit. So kamu ada, based on the skeletal structure, Umi tanya, teacher dia ada 4. Kenapa dia bagi 4? Sebab dia dah bagi dalam bentuk skeletal structure. Apa maksud skeletal structure? Dia dah tahu dah susunan dia adalah O, single bond O, single bond N, single bond O. That is your skeletal structure. Charge negative. Bermakna susunan kamu akan dalam bentuk macam ni. Sebab keyword skeletal structure. Nampak? Okay. Padahal, kalau kamu tengok teacher NO3, tulis je lah NO3. Kenapa nak bagi macam tu? Sebab kita nak hidup kamu senang, kita bagi siap-siap susunan dia macam mana. Sama juga dengan soalan tadi, bila dia dah bagi dalam bentuk NCO minus, perasan tak? NCO minus, bermakna susunan dia macam mana? N, C, O. Itu susunan dia. Okay? Kalau soalan dah bagi dalam bentuk macam tu, kita akan guna bentuk macam tu. Lainlah kalau soalan memang bagi tadi aluminium bromide, AlBr3. Hang tak adalah nak susun Al batu Br macam tu. Memang lempang apalah. Alright, taklah. Dia kalau bagi dalam bentuk skeletal sahaja, kita akan ikut susunan dia. Okay? So, that is your susunan. Sebelum kamu jawab benda ni, kamu tetap kena kira dulu total valence electron macam biasa. Kamu akan kira total valence electron macam biasa. Nitrogen ada 1, so 5. Oksigen ada 6, darab 3. Kenapa oksigen 6 darab 3? 18. 18 tambah 5. So kat sini total valence electron kamu adalah 23. Dan soalan saya, adakah 23 tu betul? Semua setuju dengan total valence electron saya 23? Salah. Salah, Umi kata salah. Okay, Anis kata salah. Sebab? Ada negative charge. Tambah 1. Sebab negative charge. 23 ni
hanya adalah untuk nitrogen dan oksigen dalam ni sahaja. Tak termasuk negative charge. Kenapa dalam negative charge atau positive charge kita nak ambil kira? Yang ni sebenarnya soalan seterus saya lah, contoh extra yang saya nak bagi. Sebab tak ada dalam soalan tutorial kamu. Negative charge bermakna kita accept elektron. Awal lagi kita belajar benda ni, dia boleh jadi anion sebab kita terima elektron. Terima elektron bermakna elektron dalam ni bertambah. Dan bila elektron dalam ni bertambah, total valence elektron kamu kena bertambah. Charge kamu sekarang adalah negative 1, so kita kena tambah 1. And your total valence electron untuk structure ni bukan 23. Total valence electron untuk structure ni adalah 24. Okay? Baru sambung dengan statement yang dia bagi, baru sambung dengan skeletal structure yang dia bagi, dia dah bagi dah skeletal structure macam ni. So tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 6 elektron, tinggal 18 elektron. Lepas tu octetkan lah. Okay? Octetkan siapa? Tengoklah. Saya ada 2 central atom sayang. Yang ni central atom, yang ni central atom. Alright. So that is your terminal. That is your terminal. So octetkan yang tu lah. Okay. Alright. Cuba buat. So untuk soalan ni plausible dengan formal charge tu, kena tengok kat video, kena belajar sendiri. Senang je yang tu. Okay. Senang je. Tak faham boleh tanyalah nanti. Okay, kita nak masuk extra sikit. Alright. What happen kalau saya ada charge? Memang saya nak masuk charge sebab soalan tutorial kamu tak ada. Charge yang saya paling senang saya nak bagi. Nak yang senang nak CO3 lah. CO3 2 minus. Saya nak total valence electron. Dah? Okay, kita sambung buat terus. Fazira, total valence electron yang kamu dah kira berapa? 24. 24. Fazira kata 24. Setuju guys? Alright. Reason? Sebab kamu ada CO3 2 minus kat sini. Bila 2 minus macam yang saya bincang tadi, accept electron. Bila kita accept 2 electron, bermakna kita kena tambah. So, pada bawah ni, kamu kena tambah charge tu. Kalau charge dia berapa negatif, tambah berapa elektron. So, total valence electron bukan 22, total valence electron adalah 24. Thank you. So, next. Siapa central atom? Central atom kita adalah carbon. Single bond kepada oksigen, single bond kepada oksigen, single bond kepada oksigen. Tolak 6. Tinggal 18. Okay. Dan next step, what do we do? Sikit? Balance octet kan
terminal atom. Oktatkan terminal atom oksigen kita. So sama sayang, kalau kamu perasan benda yang kita duk ulang ni sama aja. So kamu patutnya akan pandai. Alright, kalau duk buat benda yang sama berulang kali. So that is what we are going to do. Oktatkan semua terminal atom, kita letak 6 pada setiap satu, 6 darab 3 tolak 18. Habis elektron tu, settle dengan total valence elektron. Dan yang ni kena tengok betul-betul. Bila benda ni adalah charge, Lewis structure kamu kena ada bracket, charge. Ni yang kamu suka tinggal. Tahu? Sangat suka tinggal, bukan suka. Okay? Jangan lupa. Next. Kita kena tengok oktat atau tak. Kita perasan oksigen oktat, oksigen oktat, oksigen oktat. Dan tahu tak kenapa saya bagi CO3 tu minus? Salah satu sebab minus tu lah. Kedua, saya nak tunjuk kat kamu, kalau central atom kamu adalah carbon, tu adalah soalan paling senang dalam dunia yang boleh keluar dalam exam. Sebab apa? Sebab carbon mesti kena capai oktat. A bit of tips over here. Carbon group 14 period 2. Carbon mesti kena capai oktat kalau carbon adalah central atom. So itu adalah paling senang. Sebab orang lain mungkin jadi expanded, mungkin jadi incomplete, kita tak tahu. Tapi kalau carbon takkan jadi benda lain, mesti oktat. So bila carbon mesti oktat, kalau kamu perasan kat sini, adakah carbon kamu dah oktat, Putri? Belum. Belum. Carbon kamu sekarang bawa berapa elektron, Putri? 6 elektron. 6 elektron around it, so dia belum oktat. Okay? Bila dia belum oktat, apa yang kita akan buat untuk oktatkan dia, Zul? Zul? Hmm. Double bond. Double bond. Siapa bagi kat dia? Oksigen. Oksigen. Bagi. Oksigen mana? Yang mana-mana. Ya, suka hati hang lah teacher. Hang nak ambil yang mana? Okay, kat sini. Kenapa saya tanya oksigen yang mana? Sebab dia adalah CO3 2 minus. Tiga-tiga tu adalah oksigen, tiga-tiga tu sama. So boleh pilih mana-mana yang kamu suka lah, yang kamu minat. So saya minat yang sebelah kiri, so saya pindah yang sebelah kiri. Apa yang Zul kata, kita nak jadikan dia double bond. Bila nak jadikan double bond, kita kena ambil lone pair daripada oksigen. Kita kena ambil elektron yang dah sedia ada dalam ni. Sebab elektron saya dah habis. Elektron saya dah kosong dah kat bawah ni, dah habis dah. So saya mesti kena ambil apa-apa elektron daripada structure saya. Masuk dalam ni. And therefore, my correct structure should be something like this. So guna komputer kan, kamu boleh padam. Kamu je lah lukis balik. So your correct structure should be something like this. Okay, with a double bond. And sekarang kamu akan perasan carbon kamu akan jadi oktat. Carbon kamu akan jadi oktat sebab dia dah ada 8 elektron around it. Okay. Okay. Question? Alright, tak ada. So, that is how your Lewis structure should look like bila dia ada charge. Berhati-hati bila dia ada charge, total valence elektron kamu kena berubah. Sayang, yang tu adalah CO3 2 minus. Let's try one more. Apa jadi kalau NH4 plus? Antara cation yang paling suka keluar dalam silibus kamu. Saya nak total valence elektron.
Yang ni senang je. Lapan elektron. Hidayah? 8. 8. So let's see, Hidayah kata 8. Kita tengok betul tak? Nitrogen 5, valence elektron. Hydrogen 1, darab 4. So ada 4. Total kat sini setakat ni 9. Tapi sekarang saya pegang positif. Kita tahu kita boleh jadi cation sebab kita remove elektron. Dan bila remove elektron bermakna kita akan tolak elektron. So charge kamu sekarang adalah positive 1. So kamu akan tolak 1 elektron, tinggal 8. Thank you Hidayah. That is your 8. Okay. Next, Aini. Siapa central atom Aini? N. N. Nitrogen. Thank you. N adalah central atom. Kita akan letak single bond dengan hydrogen. Salah satu reason nak tunjuk ni sebab sepanjang soalan yang kita buat tadi tak ada hydrogen. So tak ada duplet. So nak tunjuk dia duplet. Okay. So kat sini kita akan tolak 8 sebab 2, 2, 2, 2. 4 single bond. 1 single bond ada 2 elektron. So tolak 8 jadi kosong. And your structure right now kat sini sekarang dah betul. Sebab apa dah betul? Hydrogen dah duplet. Kat depan tadi semua soalan kita tak ada hydrogen duplet. So hydrogen dah duplet. Okay. Hydrogen duplet bermakna 2 elektron. Tak perlu letak oktet apa-apa dah. Sebab tu elektron dah habis. Kalau elektron tinggal sekalipun tak payah masuk kat dia dah. Elektron akan masuk pada central atom. Sebab semua hydrogen dah betul. Nitrogen pula ada 8 elektron around it. So untuk nitrogen sekarang pakcik ni dah oktet. Dah ada 4 ikatan, setiap ikatan ada 2 elektron. Adakah jawapan saya tinggal macam ni? Betul dah? Ini? Tak. Ada kurungan. Ada bracket. Bracket dengan apa? Charge dia. Bracket dengan charge-nya. Thank you. Bracket dengan charge-nya. Besar mana kamu lukis, besar manalah bracket kamu. Okay, tak ada masalah. Kenapa kena ada bracket dengan charge? Sebab bilangan elektron kamu adalah selepas mengambil kira charge tu. So lukisan kamu ni sekarang kena bercharge sebab elektron dalam tu adalah bersamaan dengan 8 sahaja. Alright, that is what we mean by duplet. Duplet kita tak banyak bincang dalam soalan tadi. So that is what we mean by duplet. Okay. And cation, anion, itulah cara dia nak tentukan soalan setakat ni. Senang. Boleh buat. Ni benda paling asas. If you can grab this thing, the rest of the thing kat belakang senang. Sebab semua yang kamu belajar, ni 7.1 part 1. 7.1 part 2, part 3, 7.2, 7.3. Semua bergantung pada ni. So kalau chapter 7 hang tak boleh buat Lewis structure, chapter 7 hang tak payah study dah. Belah. Okay. So semua kat belakang akan jadi senang sebab semua kat belakang akan bermula balik dengan total valence electron, Lewis structure, octet atau tak octet and so on. Okay. Dan untuk kelas esok, hari Rabu kamu free tak? Ada waktu free tak? Kalau saya nak pindah kelas hari esok sejam tu pergi hari Rabu. Ada break? Tak ada break langsung? Hari Rabu padat kalau sampai pukul 4. Hari Khamis free rasanya. Padat? Hari Khamis pun free. Hari Khamis. Hari Khamis pukul berapa? Selepas pukul 12 ke? Hari Khamis pukul berapa boleh? 1 dengan 2 tu boleh kot. Online? 11, 12 free. Tak apa. Tak apa. Saya tengok macam mana. Mungkin kelas esok on je macam biasa. Tengok dulu. Malah nak ubah takut apa masa kelang kabut lah ni. Okay. Esok apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok shape. Okay. Esok kalau esok jadi kita nak tengok shape. Nak ajar sikit je. Tak ada apa. Tengok video dah ada. Kita ada 5 basic shape. Alright. 5 basic shape. Dan saya nak minta satu je. Lukis. Kalau dalam video saya, lukisan saya tak cukup jelas, kamu boleh cari kat video YouTube yang lain.
yang menunjuk 3D tu. Saya tak nak tunjuk gambar 3D sangat sebab nanti dalam exam bukan hang nak lukis pun 3D tu. So saya tak nak tunjuk gambar yang ada bombastic dimension semua tu. Tapi kalau kamu jenis nak tengok gambar 3D, sila. Okay? Sebab nanti bila assignment kamu, kita nak tengok assignment sikit. Assignment part 1 kamu, by the way, assignment part A kamu wajib hantar draft kat saya sebelum hari Jumaat. Last hantar bila? 20 hari Jumaat. So sebelum hari Jumaat kamu wajib hantar draft kat saya. So cuba buat. And dalam part B kamu kena buat video. Betul. Alright, saya pun terkejut tengok assignment apa kena buat video. Jenuh aku kena tengok video apa seorang-seorang. Aku lah yang teruk. Apa tengok seorang punya, aku kena tengok berapa 70 orang punya. So dalam video kamu kena buat model. Alright, kamu kena ada support of model. Sebab tu saya cakap mungkin kamu kena perlukan gambar 3D tu. So model ni saya tak nak kamu beli mahal-mahal ataupun apa-apa pun. Guna je apa-apa polystyrene ke, lidi sate ke, semua boleh. Alright, kita nak tunjuk model ni kalau dia adalah tetrahedral dia sepatutnya macam mana. So lukisan dia adalah macam mana, bentuk tetrahedral tu sebenarnya macam mana. Okay, so yang tu boleh tengok kat video lah. Okay, gambar 3D dia sepatutnya macam mana sebab kamu kena buat model tu. Dalam video satu je kamu kena bincang semua benda yang dia syarat dan juga bahan tambahan dia adalah model. So model kamu ada, kamu akan dapat extra marks kat situ. Dan untuk video tu kalau nak senang, sama ada guna PowerPoint slide macam saya akan guna PowerPoint slide, kamu tulis semua benda dah kat slide. So kamu cakap balik je benda yang kat slide tu. Kalau siapa yang tak ada laptop tak ada masalah, tulis siap-siap kat kertas, elok-elok. Kamu akan guna video kan? Kamu akan guna phone je, guna apa? So kamu pegang kertas tu. Alright, maksud saya video tu saya tak nak kamu cakap kosong, kamu je. Tak nak. Saya nak nampak apa yang kamu cakap tu juga. Okay? So kalau soalan cakap, oh dia kena ada Lewis structure. Make sure ada Lewis structure. Dia kena ada shape. Tu bagi tahu dalam ayat dulu, dalam kataan dulu shape dia apa. Alright, shape dia yang mana kamu pilih. Okay? And then bentuk dia macam mana, angle dia berapa dan kamu tunjuk. Okay? So saya tak nak kamu cakap kosong macam tu je. Saya nak nampak kamu dan juga saya nak ada slide. So buatlah cara apa pun, saya yakin kamu pandai buat video tu. Saya terima segala bentuk video. YouTube, PowerPoint, TikTok, Insta, Facebook Live, whatever yang kamu buat, janji video yang tak lebih daripada berapa minit tu dan ada konten tu. Hang nak buat TikTok pun saya okey. Hang ada music saya okey dengan syarat saya dengar apa yang hang cakap. Okay? So saya tak nak restrict. Saya tak payah fikir nak video yang formal sangat sebab video tu saya tak nak kamu ambil tu bogat sangat. Video tu 20 markah je. Dan saya nak 2 minit je. Betul? So hang jangan spend yang tu guna 20 hari. Tak payah. Part A tu penting kot. Part A tu berapa markah? 50 ke 60 markah? Yang tu bagi betul semua. Sebab tu saya cakap draft saya wajib ya untuk part A. Saya nak make sure part A kamu dapat setinggi yang mungkin. Saya nak tengok dulu sebelum kamu submit yang paling last. Jangan submit draft kat Google Classroom ya. Sebab Google Classroom kamu boleh submit yang final je. So draft semua submit kat saya kat WhatsApp, tanya jawapan teacher betul tak saya buat macam ni. Okay, saya boleh tolong betulkan. Okay, so video tu 2 minit je, buatlah dalam bentuk apa pun. Facebook ke, PowerPoint ke, saya tak kisah. TikTok pun saya okay je. Alright, janji saya nampak apa yang kamu cakap, benda yang kamu cakap tu betul dan saya nak ada model. So model lah mungkin kamu kena fikirkan. Dulu budak saya buat guna polystyrene je. Okay je, pandai je budak tu, grad je jadi doktor je. So polystyrene boleh, tak perlulah pergi beli bola yang mahal-mahal. Ikut apa yang ada kat rumah, apa yang kamu selesa, apa yang kamu mampu. Okay? Janji saya nampak bentuk tu, saya nampak. Yang paling penting dalam model tu sebenarnya kita nak bagi kamu nampak bone angle. Alright, kita nak kamu nampak bone angle tu. So dalam janji model kamu boleh tunjuk kat kamu dan saya bone angle yang kamu kata 90 darjah tu kat mana, 120 darjah tu kat mana. Dan I'm okay. Alright, that is your part B lah. Part B yang penting sikit. Part A tak ada apa. Part A, soalan, tulis. My advice untuk part A sama ada buat 2 cara. Satu cara, 1 page untuk 1 structure. Sebab assignment kamu ada a few structure kamu kena lukis kan. So ada 2 cara. Satu, dan cara yang terbaik adalah 1 page, 1 muka surat untuk 1 structure. Semua benda pasal structure tu. Alright. Ataupun semua benda dalam jadual. Semua benda dalam jadual, kekalkan, cuma besarkan jadual yang kita bagi tu, lukis dalam jadual. Alright, ataupun boleh ubah, jadikan 1 keping. So, jawapan tu, 1 page tu 1 compound, 1 structure.
Okay, pun boleh. Mana-mana yang kamu berkenan, mana-mana yang kamu selesa. Sekali lagi, saya bukan budak cikgu tadika. Saya tak perlu benda tu berkala-kala. Saya perlu benda tu betul, tepat, kemas. Habis. Hang jangan bazir masa sebab budak akan selalu bazir masa kat benda pelik tu. Alright, padahal saya tak tengok pun hang ada berapa colour dalam tu Okay? Alright? Make sense? So esok kita akan tengok benda ni, pergi tengok balik shape, tapi sebelum shape, sebelum shape adalah Lewis structure. Okay? So petang saat lagi saya akan bagi a list of structure yang saya nak kamu lukis sebab esok tu saya nak bincang shape terus. So saya akan bagi contoh yang saya nak bincang dan kamu malam ni kamu lukis set-set Lewis structure tu. Saya tak ajar dah Lewis structure, kita datang dengan Lewis structure dan hanya belajar shape. Boleh? Okay? Soalan? Okay, kalau tak ada apa, that's it for today. Macam susah je nak ubah kelas, mungkin kita tak ubah, mungkin kita kekal kelas esok. Okay, alright. Saya tengok macam mana, sebab saya takut saya ada kerja esok. Anyway, I'll see you. That's it for today. I'll give you the list later on, so go to your other classes. Okay, thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.